siapakah Martin tadi? Martin Tedong, siapakah ini? Cikgu ada pelajar nama Martin. Tak tahu pula cikgu ada pelajar bernama Martin. Martin, adakah itu nama kamu? Tidak ada pelajar bernama Martin. Martin, siapakah kamu? Oh, Max. Okay. Max dari kelas 1S ya? Okay. Oh, kamu pakai akaun abang kamu. Okay. Okay, jadi kita akan mulakan pembelajaran kita sekarang. Okay, jadi tunggu dulu. Ya, cikgu tahu kamu dari kelas 1S. Okay, Kolis pun sudah join. Okay, sekejap cikgu sudah berteraburan sekarang. Okay. Okay, jadi hari ini kita akan masuk bab 11 iaitu pengenalan set. Okay, jadi mari kita tengok. Okay, jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk menerangkan maksud set, okay, menghuraikan suatu set dengan menggunakan perihalan, penyenaraian dan tata tanda pembina set. Okay, yang ketiga, mengenal pasti sama ada suatu objek adalah unsur kepada suatu set dan mewakilkan hubungan tersebut dengan simbol, menentukan bilangan unsur bagi suatu set dan mewakilkan bilangan unsur dengan simbol. Membanding, beza dan menerangkan sama ada dua atau lebih set adalah sama dan mengenal pasti dan menghuraikan set semesta dan pelengkap bagi suatu set. Okey, jadi mari kita tengok maksud set. Okey. Set ialah himpunan objek yang mempunyai ciri yang sama. Okey. Jadi semua unsur, semua objek di dalam set itu dia mempunyai ciri yang sama. Okey, setiap objek dalam suatu set dikenali sebagai unsur. Semua unsur dalam suatu set mesti mempunyai sekurang-kurangnya satu ciri sepunya. Okey, sepunya ini maksudnya sama. Okey, contoh, kelaskan setiap objek yang berikut kepada buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, dia ada dua set. Nampak warna biru cikgu guna. Okey. Nampak tak? Cikgu guna warna putih lah. Warna kuning. Okey, yang pertama buah-buahan dan yang kedua sayur-sayuran. Okey,
Jadi kamu tengok dekat sini. Dia ada berapa objek? A, B, C, D. Okay, dia ada 4 objek. Okay, jadi kita tengok lobak merah. Okay, lobak merah dia adalah sayur ataupun buah-buahan. Dia adalah sayur. Okay, sawi juga adalah sayur. Okay, jadi dekat sini kalau kamu tengok sayur-sayuran dia ada lobak merah dan dia ada sawi. Okay, dan sekarang kita tengok untuk buah-buahan. Okay, ini tembikai. Okay, dan durian. Okay, jadi untuk buah-buahan, okay, dia ada tembikai dan dia ada durian. Okay, jadi ciri sama untuk sayur-sayuran adalah ia adalah sayuran. Dan ciri yang sama untuk buah-buahan ialah ia adalah buah. Okay, mari kita tengok yang seterusnya. Penghuraian set. Suatu set boleh diwakili oleh huruf besar dan ditulis dengan menggunakan tata tanda set. Okay, ini adalah tata tanda set. Misalnya, A. Okay, kalau kamu tengok kat sini, dia ada simbol itu. Okay. Sepatutnya dia ada tutup. Okay. Atau A, tengok dia ada simbol ini lagi. Dan dia ada simbol ini lagi. Okay. Suatu set boleh dihuraikan dengan menggunakan perihalan, penyenaraian dan tata tanda set seperti berikut. Okay, kita tengok perihalan dulu. Okay, takrifan set dinyatakan dalam bentuk ayat. Okay, untuk penyenaraian, senaraikan semua unsur dengan tata tanda set. Okay, mesti ada tata tanda set. Dan tata tanda pembina set nyatakan syarat atau takrifan set dengan tata tanda set. Okay, dia menggunakan simbol ini lagi. Okay, itu adalah tata tanda set. Ingat. Okay, mari kita tengok yang pertama sekali. Ini adalah perihalan. Okay, huraikan setiap set yang berikut dengan menggunakan perihalan. Okay, jadi A ialah gandaan 7. Okay, kalau kamu tengok sini ditulis gandaan 7. Jadi kamu kena ingat balik apakah gandaan 7. Okay, jadi kamu tulis dalam bentuk ayat. Okay, kamu tulis dalam bentuk ayat yang menjadi A ialah set gandaan 7. Oh, dia tak nak. Okey, dia tak nak. Okeylah, cikgu guna ni. Okey, A ialah set gandaan 7. Okey, B. Okey, 1, 3, 5, 15. Okey, kamu kena cari. Apa benda ni? Okey, kamu kena cari. Apakah ciri sepunya? Okay, apakah ciri sepunya? 1, 3, 5, 15. Okay, jadi jawapan dia B ialah set faktor bagi 15. Bermaksud kamu boleh bahagi nombor ini, kamu boleh bahagi dengan 15. Okay. 15 bahagi 1, 15 bahagi 3, 15 bahagi 5,
15 bahagi 15. Okey, kamu akan dapat 15, 5, 3, 1. Okey, itu ialah set faktor bagi 15. Okey, faham setakat ini? Faham ya. Faham ah? Okey, yang tu dia tak susah. Okey, yang kedua adalah penyenaraian. Okey. Jadi, mari kita tengok macam mana nak menyelesaikan penyenaraian. Okey, huraikan setiap set yang berikut dengan menggunakan penyenaraian. K, nombor perdana yang kurang daripada 20. Okey, jadi kamu kena ingat apakah nombor perdana. Nombor perdana ialah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan diri dia sendiri. Okey, dia tak boleh bahagi dengan nombor lain. Kalau dia dibahagi dengan nombor lain, dia akan ada baki. Okey, contohnya okey, 5. Okey, kamu tak boleh bahagi dengan 3, kamu akan ada baki. Okey, tengok ada baki 2. Kamu hanya boleh bahagi dia dengan nombor dia sendiri. Okey, 3 bahagi 3, kamu akan dapat 3. Okey, dia juga hanya boleh dibahagi dengan nombor 1 sahaja. Okey, jadi apakah nombor perdana yang kurang daripada 20? Okey, tengok dekat sini. Kurang, Okey, dekat sini kurang daripada 20. Okey, jadi ini jawapan dia ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan 19. Okey. Jadi kamu kena ada simbol tata tanda set. Okey, ini adalah simbol tata tanda set. Okey, sekarang kita tengok B. L. Set vokal dalam perkataan matematik. Ingat vokal adalah A, E, I, O, U. Okey, jadi kita tengok apa yang vokal ada dalam perkataan matematik. Okay, kita tengok A, E, A, I. Okey, jadi dekat sini kalau kamu tengok dia ada 2 A. Jadi A yang kedua itu kamu abaikan. Okey, sebab dia adalah vokal yang sama. Bermaksud dia adalah objek yang sama. Jadi kamu tak perlu tulis 2 kali. Okey, jadi jawapan untuk B, unsur untuk L ialah A, E dan juga I. Ingat, guna tata tanda set. Okey, itu sangat penting. Okey, seterusnya kita tengok C. Okey, M. Nombor 1 digit dan juga merupakan nombor kuasa 2 sempurna. Okey. Nombor kuasa 2 sempurna. Okey. Maksudnya 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2. Tunggu dulu. Sorry. Salah. 2 kuasa 2. Okey, 2 kuasa 2 bersamaan dengan 4. 3 kuasa 2 bersamaan dengan 9. 4 kuasa 2 bersamaan dengan 16. Kalau kamu tengok dekat sini dia cakap nombor 1 digit. Okey, kalau kamu tengok yang ini, okey, 16 bukan 1 digit. Dia jadi love pula. 16 bukan 1 digit. 16 adalah 2 digit. Jadi kamu tak boleh guna dia. Okey. Cikgu lupa satu lagi. 1 kuasa 2 bersamaan dengan 1. Okey. Jadi apakah jawapan untuk C? Okey, ini adalah jawapan untuk C. 1, 4, 9. Okey, jangan lupa
simbol tata tanda set. Okey, faham? Untuk bahagian ini, cikgu rasa yang confusing dia adalah dia punya ciri persamaan. Okey, contohnya, okey, nombor perdana yang kurang daripada 20. Jadi pertama sekali kamu kena tahu apakah nombor perdana. Okey, dan yang kedua, kamu kena tahu hanya nombor perdana yang kurang daripada 20 sahaja yang dipilih. Okey, jadi kalau kamu tak tahu apakah itu nombor perdana, kamu tak tahu apa itu nombor perdana, habis. Kamu sudah tidak dapat menjawab. Okey, sama juga dengan C. Okey, untuk C, kamu mesti tahu apakah itu nombor kuasa 2 sempurna. Kalau kamu tidak tahu apakah nombor kuasa 2 sempurna, habis kamu tak dapat jawab. Kalau kamu tak tahu apa itu nombor kuasa sempurna, habis kamu tak dapat jawab. Okey, jadi kamu kena tahu, tu yang membuat dia susah. Kamu kena tahu maksudnya. Okey, jadi macam mana kita nak tahu maksud? Kita kena buat banyak latihan. Okey, jadi kita tengok yang seterusnya. Contoh 3. Okey, contoh 3 ini dia adalah dia menggunakan tata tanda pembina set. Maksudnya dia ada unsur. Okey, cikgu tulislah tata tanda pembina set. Okey, kat sini dia tulis P ialah set poligon yang bilangan sisinya lebih daripada 4. Okey, set poligon sisinya melebihi daripada 4. Okey, jadi kita tengok. Okey, kat sini ditulis X ialah poligon yang bilangan sisinya lebih daripada 4. Okey, dan ingat kamu kena guna simbol tata tanda set. Okey, seterusnya Q. 0, 1, 2, 3 hingga 19. Okey, yang ni untuk Q, X ialah nombor bulat dan X kurang daripada 0. Okey, dan kamu ingat kena guna tata tanda set. Okey, jadi itu dia tak susah, kamu kena ingat saja. Okey. Okey, sekarang kita tengok set. Set kosong ialah set yang tidak mempunyai sebarang unsur. Okey. Simbol set kosong ialah ini. Okey, dia ada 2 tata tanda set tetapi dia tidak ada unsur ataupun dia tidak ada objek di dalamnya. Tengok kosong. Kosong. Okey, ataupun kamu guna simbol ini. Okey. Okey, misalnya jika P ialah set kosong, maka P ditulis seperti ini. Okey, atau ditulis seperti ini. Okey. Sekarang cikgu nak ingatkan kamu. Kalau dia tulis P bersamaan dengan kosong, ini bukan set kosong. Kenapa dia bukan set kosong? Sebab dia ada nombor kosong di dalamnya. Okey? Kosong itu sendiri adalah satu unsur atau satu objek. Kecualilah kalau cikgu tulis dia seperti ini,
baru maksud dia betul-betul set kosong. Tetapi kalau cikgu tulis dia seperti ini bukan set kosong. Okey, cikgu tukarlah M. Okey, M bukan set kosong sebab dia ada unsur kosong. Bukan kosong, kita selalunya guna perkataan sifar. Okey, ada unsur sifar. Okey. Okey, seterusnya contoh yang keempat. Tentukan sama ada setiap set yang berikut ialah set kosong atau bukan. Okey. V ialah set segi empat yang mempunyai 5 sisi. Kamu tengok dekat sini. Segi empat yang mempunyai 5 sisi. Kamu sudah tahu, segi empat mesti ada 4 sisi. Mana ada segi empat yang mempunyai 5 sisi? Okey, jadi kamu dah tahu tidak wujud segi empat yang mempunyai 5 sisi. Okey, jadi V ialah set kosong sebab dia tidak ada unsur. Okey, tiada segi empat. Segi empat yang ada 5 sisi tidak wujud. Okey, seterusnya X. Nama bulan yang bermula dengan O. Okey, nama bulan yang bermula dengan O. Okey, jadi kalau kamu ingat balik nama bulan, okey, Ogos dan Oktober. Okey, bermaksud X boleh ditulis seperti ini. Ogos, Oktober. Okey, bermaksud dia ada 2 unsur. Okey, dia ada 2 unsur. Jadi dia tidak boleh jadi set kosong. Jadi kita menggunakan simbol ini untuk menunjukkan dia bukan set kosong. Okey. Ini simbol tidak sama. Okey. Okey, simbol tidak sama. Okey, seterusnya kita tengok unsur dalam set. Unsur dalam suatu set ialah objek yang terdapat dalam set itu dan memenuhi ciri-ciri set itu. Okey, jadi simbol epsilon, ini adalah simbol epsilon digunakan untuk mewakilkan hubungan antara suatu set dengan unsur-unsurnya. Okey, jadi kita tengok A. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, itu adalah unsur di dalam A. Okey, kita tengok. 1 ialah unsur bagi set A. Okey, jadi kita boleh tulis dia seperti ini. Okey, kalau kamu tengok ini adalah unsur, sebelah ini adalah unsur dan sebelah ini adalah set. Okey, jangan kamu tulis A 1. Salah. Ini menunjukkan A ini adalah unsur dan 1 ini adalah set. Salah. Kamu kena tulis dia seperti ini. Okey? Okey. 6 bukan unsur bagi set A. Kalau kamu tengok dekat sini, dalam sini hanya sampai 5 sahaja. Jadi 6 bukan set. Okey, jadi 6 bukan unsur. Jadi kalau bukan unsur, kamu guna simbol ini. Okey? Bukan unsur. Ingat sebelah sini adalah unsur dan sebelah sini adalah set. Okey, mari kita tengok yang seterusnya.
Okay, contoh 5. Diberi bahawa set T bersama dengan X. X ialah integer dan negatif dan X lebih besar daripada 5 tetapi lebih kecil daripada 5. Jadi kamu kena fahamkan ayat ini. X ialah integer. Okay, integer ini bermaksud suatu nombor. Dia boleh jadi nombor apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Dan kamu kena faham yang ini juga. Dia lebih besar daripada 5. Dia lebih besar daripada negatif 5. Tetapi dia lebih kecil daripada 5. Okay? Dengan menggunakan simbol epsilon atau bukan epsilon, tentukan sama ada setiap yang berikut ialah unsur bagi set T atau bukan. Okay? Jadi kita tengok. Negatif 3. Adakah negatif 3 lebih besar ataupun lebih kecil daripada negatif 5? Okay, dan cikgu nak ingatkan kamu. Okay, cikgu ingatkan kamu balik ya. Okay. Jadi, kalau dia bergerak ke sebelah kanan, dia lebih besar. Kalau dia bergerak ke sebelah kiri, dia lebih kecil. Okay, jangan kamu tengok. Jangan kamu tengok. Ada nombor 6. Nombor 6 kan dia lagi besar daripada 5. Salah, ini bukan 6. Ini adalah negatif 6. Okay? Negatif 6 lebih kecil daripada negatif 5 sebab dia berada di sebelah kiri negatif 5. Okay, tengok dia dekat sini. Okay, tetapi negatif 4 lebih besar daripada negatif 5 sebab dia berada di sebelah kanan. Ingat pergerakan ini? Kalau dia bergerak ke sebelah kanan, dia lebih besar. Kalau dia bergerak ke sebelah kiri, dia lebih kecil. Okay? Jadi kita tengok negatif 3. Okay? Negatif 3 berada di sini. Jadi negatif 3 lebih kecil daripada negatif 5. Bermaksud dia memuaskan syarat ini. Okay? Jadi dia boleh dikira sebagai X. Seterusnya kita tengok nombor 10. Okay? Nombor 10 lebih besar daripada 5. Tengok dekat sini. Dia cakap lebih kecil daripada 5. Tetapi yang ini 10. Bermaksud 10 tidak boleh menjadi unsur X. Okay, kita tengok pula C. Kosong. Okay? Okay. Kosong. Adakah kosong lebih besar daripada 5 ataupun lebih kecil daripada 5? Okay, lebih kecil. Jadi kosong boleh juga dikira sebagai unsur X. Okay, ingat negatif 3 boleh dikira sebagai unsur X. 10 tidak boleh dikira sebagai unsur X sebab dia lebih besar daripada 5. Okay, sekarang kita tengok 5 pula. Okay, 5. 5, kalau kamu tengok dekat sini, okay, kamu tengok simbol ini, dia tidak ada garis di bawah. Bermaksud
nilai itu tidak termaksud 5. Okey? Jadi 5 tidak boleh dikira sebagai unsur X. Okey, jadi jawapan dia seperti ini ya. Untuk A, kita untuk A, negatif 3 ialah unsur T. Jadi kita tulis seperti ini. Okey. Untuk B, 10 bukan unsur untuk T. Okey, jadi kita tulis seperti ini. Untuk C, kosong ataupun sifar adalah unsur bagi T. Okey, kita tulis seperti ini. Dan untuk D, 5 bukan unsur bagi T. Kita tulis seperti itu. Okey. Okey, seterusnya. Bilangan unsur dalam suatu set. Bilangan objek dalam suatu set ialah bilangan unsur dalam set itu. Bilangan unsur dalam set A diwakili oleh simbol N. Okey, N itu N kecil dan dalam kurungan ada nama set itu. Okey, ini set A. Sebab itu dekat dalam sini kita tulis A. Kalau cikgu cakap set B, kita akan tulis dia B dekat dalam. Okey? Jadi ini adalah nilai, ini adalah cara untuk menulis bilangan unsur dalam set A. Okey? Semasa menentukan bilangan unsur dalam suatu set, semua unsur dalam set perlu disenaraikan dahulu. Okey, mari kita tengok. Okey. Tentukan bilangan unsur dalam setiap set yang berikut. S. Huruf dalam perkataan pendidikan. Okey. Jadi ingat, kalau huruf itu berulangan, kamu hanya ambil dia sekali sahaja. Okey. Jadi penyelesaian dia, okey, set S, P, E, N, D, I, K dengan A. Okey. Jadi itu adalah unsur dia. Jadi kamu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, dia ada 7 unsur. Jadi jawapan dia ini. Okey. N dalam kurungan S tutup kurungan bersamaan dengan 7. Okey, sekarang kita tengok B pula. Set T ialah X. X ialah integer negatif dan X lebih besar ataupun lebih besar daripada negatif 10. Ingat, dia lebih besar. Lebih besar bukan negatif 11. Lebih besar ialah bermula dengan negatif, dia bermula dengan negatif 10, negatif 9, negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2 dan negatif 1. Boleh tidak kosong? Tidak boleh. Sebab sifar bukan negatif. Okey? Jadi kamu tengok jawapan dia. Negatif 10, negatif 9, negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 3, negatif 2 dan negatif 1. Okey, sekarang kamu kira dia ada berapa unsur? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Okey, jadi kamu tulis jawapan dia seperti ini. Okey, N kecil dalam kurungan T tutup kurungan bersamaan dengan 10. Okey, kita tengok kesamaan set seterusnya. Dua set adalah sama jika dan hanya jika kedua-dua set itu mempunyai unsur yang sama. Okey, jika set A dan set B ialah set sama, maka hubungan antara dua set ditulis sebagai A bersamaan dengan B. Okey, kita tengok. Okey, cikgu bagi contohlah dahulu. Contoh cikgu pilih nama set A dulu. Set A cikgu pilih nama Aisyah. Dan set B cikgu pilih nama Gelby. Pertama sekali kita susun dia. Kita cari dia punya unsur dahulu. Kita dapatkan A, I, S, H. A dengan H ini cikgu abaikan sebab cikgu sudah ada A dengan H. Sekarang kita tengok set B pula. G, A, L, B, I, E. Jadi set A, I, S, H. Set B, G, A, L, B, I, E. Kalau kamu tengok dekat dalam ini, dia ada A. Tetapi dia tak ada G. Yang ni dia ada I. Tapi dia tak ada L. Yang ni pula dia tak ada S, H. Jadi dua set ini tidak sama. Dia tidak sama. Tetapi kalau cikgu cakap set A, cikgu letak warna matahari. Warna darah lah. Warna darah. Set B, warna api. Jadi warna darah adalah merah. Dan warna api, Baby Ujah. Siapa ni Baby Ujah? Baby Ujah, boleh tak kamu tulis nama kamu di dalam in-call messages biar cikgu kenal siapakah kamu? Baby Ujah, sila tulis nama kamu dalam in-call messages supaya cikgu kenal siapakah kamu. Jadi kita sambung. Warna darah, warna merah. Warna api, warna merah. Jadi dia sama-sama merah. Jadi ini adalah set yang sama. Kalau sama kita tulis set A bersamaan dengan set B. Kalau tidak sama kita tulis set A tidak sama dengan set B. Ini cikgu bagi kamu contoh. Kita tengok yang seterusnya. Contoh, tentukan sama ada setiap pasangan set berikut ialah set sama atau bukan. Vokal dalam perkataan combine. Ingat, vokal adalah A, E, I, O, U. Jadi kita tengok.
O, I, E. Okay, jadi ini. O, I, E. Okay, set F pula adalah vokal dalam perkataan lioness. Okay, jadi kita tengok I, O, E juga. I, O, E. Okay, jadi kalau kamu tengok sini, I sama, O sama, E sama. Jadi set E dengan set F adalah sama. Okay, kamu tulis seperti ini. Okay, contoh 8. Ujah, sila tulis nama kamu, cikgu tak kenal. Kamu ni siapa, Ujah? Ujah? Cikgu tak nak panggil kamu baby. Okey, kita tengok contoh 8. Tentukan sama ada setiap pasangan set berikut ialah set sama atau bukan. Okey. 4 kuasa 2 sempurna yang pertama. Okey. Jadi apakah 4 kuasa 2 sempurna yang pertama? 1 kuasa 1 bersamaan dengan 1. 2 kuasa 2 bersamaan dengan 4. 3 kuasa 2 bersamaan dengan 9. 4 kuasa 2 bersamaan dengan 16. Okey. Jadi ini jawapan dia. Okey, yang kedua, Y bersamaan dengan 4, 9, 16, 25. Okey, kamu tengok 4, 19, 16, 25. Okey, kamu tengok set Y tidak ada nombor 1. Okey, 4 sama, 9 sama, 16 sama. Okey, set X pula tidak ada nombor 25. Jadi ini bukan set yang sama. Jadi kalau bukan set yang sama, kita tulis seperti ini. Okey. Okey, seterusnya set semesta dan pelengkap bagi suatu set. Set semesta, dia punya simbol adalah seperti ini. Okay. Ialah set yang mengandungi semua unsur yang menjadi bahan perbincangan. Pelengkap bagi set P dalam set semesta, okay, ingat ini simbol dia, ialah set yang mengandungi semua unsur set semesta yang bukan unsur set P. Pelengkap bagi set P ditulis sebagai P dengan tanda. Okay. P apostrophe. Okay, jadi mari kita tengok ya. Okay, selain perihalan dan tata tanda set, suatu set juga boleh diwakili dengan gambar rajah geometri tertutup yang dinamakan gambar rajah Venn. Okay, misalnya set semesta. Oh, tak nampak pula. Okay, set semesta. Amir, Hazura, Laila, Sandra, Zamri, Dali, Pe, San, Yana. Okay, dalam semua set itu, dia ada Amir, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pelajar. Okay, dalam set A, cuma ada Amir, Hazura, Laila, Sandra dengan Zamri sahaja. Jadi, sesiapa yang tidak dalam set A, automatik dia berada di dalam set pelengkap. Okey, jadi macam mana kita lukiskan dia? Seperti ini. Okey, hubungan antara set di atas boleh diwakili dengan gambar rajah Venn yang berikut. Okey, jadi kalau kamu tengok gambar rajah ini, okey, pertama sekali ya, dia mesti ada segi 4. Okey, dia mesti ada segi 4. Lepas itu, dia mesti ada simbol semesta, dan selepas itu bulatan ini, cikgu guna bulat lah, dan bulatan ini dia mewakili set A. Dia tidak semestinya bulatan. Kalau kamu nak dia segi 4, boleh juga. Kalau kamu nak dia segi 3, boleh juga. Dia tidak semestinya bulatan. Okay, dan kamu tengok dekat sini dia ada label A
menunjukkan itu adalah set A. Jadi dalam set A itu dia ada Amir, Hazura, Laila, Sandra dan Zamri. Okey, tengok dia ada semua ini. Okey. Tetapi Dali, Hesan dan Yana tidak ada dalam set A. Jadi kita letak dia dekat luar. Okay, Cikgu Padanlah dia confuse. Okay, kita letak dia dekat luar set A. Okay. Ini dalam set A. Okay. Dan ini adalah luar set A. Okay. Jadi kamu tulislah dekat mana-mana sahaja. Okay. Jadi di dalam dikira sebagai set A dan di luar set A dikira sebagai pelengkap set A. Okey, faham ke tidak? Faham sikit, cikgu. Faham sikit. Cikgu. Faham sikit. Okey, nanti kita akan cuba buat latihan lagi ya. Sekejap ya. Siapa baby Ujah ni ya? Nak cikgu tahu siapakah baby Ujah? Okey, contoh 10. Diberi set semester ialah X. Okey, nilai X adalah antara 10, dia lebih besar daripada 10 tetapi lebih kecil daripada 20. Okey. Okey, jadi N bersamaan dengan 11 dan 17 dan N ialah nombor ganjil. Lukis buah gambar rajah Venn untuk mewakili set semester. Okey, dan M. Okey, jadi yang ni senang saja. Okey. Cikgu cuba jawab dia dulu. Okey, kamu lukis segi 4. Lepas tu kamu tandakan dia dengan set semester. Okey, lepas itu kamu lukis satu bentuk geometri di dalam. Okey, cikgu nak dia segitiga lah. Okey. Jadi segitiga ini adalah set M. Okey, kamu kena ingat di dalam set semester ini dia ada, okey kita tulis dulu. Dia ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19. Sebab dia lebih besar daripada 10 tetapi lebih kecil daripada 20. Okey, set M pula dia hanya ada 11 dengan 17 sahaja. Okey, jadi 11, 17. Okey, yang selebihnya kita tulis kat luar. Okey, kita tulis 12, 13, 14, 15, 16. Jangan tulis 17. 17 dah ada. 18, 19. Okey. Jadi begini kamu lukiskan dia, kita tengok. Macam ni. Yang ni dia guna bulatan. Cikgu guna segi 3. Boleh sahaja. Okey. Okey, N. Kita kena cari dulu nombor ganjil untuk N. Okey, iaitu 11, 13, 17, 19. Okey. 15 juga. Tu ke 15 nombor ganjil? Okey, kita abaikan saja. Kita tengok sini. Okey, kawasan berlorek ialah N. Okey, dekat sini. Okey. Dia ada. Sekejap. Okey, dia ada yang segi 4 besar ini.
Okay. Lepas itu dia ada simbol set semesta. Okay, lepas itu dia ada bulatan bulat ini. Bulatan bulat ini adalah set N. Okay. Jadi tengok dia ada label N di sini. Jadi set N kalau kamu tengok dekat sini adalah nombor ganjil. Okay, jadi kamu letak semua nombor ganjil di dalam sini. 11, 15, 13, 17 dan 19. Okay, tetapi set semesta dia ada semua nombor ini. Jadi semua nombor yang bukan ganjil, yang bukan di dalam set N, kamu tulis saja dia di mana-mana di luar set N. Jadi automatically dia akan menjadi set pelengkap N. Okay. Okay, jadi contoh soalan dari modul. Okay, kita tengok. Nombor 1, nyatakan satu set semesta yang sesuai untuk setiap set yang berikut. Okay. Set semesta, nombor bulat. Okay, jadi tengok 0, 1, 2, 3. Okay, jadi dia punya persamaan ia adalah nombor bulat. Okay, untuk B pula, ia adalah abjad. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, abjad. Boleh tak kamu letak nombor 1, 2, 3? Tidak boleh. Dia hanya abjad. Okay, 2, 3, 5, 7, 11. Ini apa? Kamu kena cari persamaan dia. Ini adalah nombor perdana. Okay. Okay, kita tengok yang seterusnya. 5, 10, 15, 20, 25. Ini adalah hasil sifir. Sifir berapa ini? Sifir 5. Okay, kita boleh tulis hasil darab sifir 5. Okay, kamu tengok pula. 1, 3, 5, 7. Ini apa? Apakah persamaan dia? Sesiapa dapat jawab? CP3. Mana ada sifir 3? Mana ada sifir 3? 1 bukan sifir 3. Ini adalah nombor Nombor perdana. Ya, betul Martin. Nombor ganjil. Okay, nombor perdana dah ke atas sini. Dia untuk C. Ini adalah nombor ganjil. Jadi untuk mencari persamaan itu yang agak sukar. Okay, kita tengok seterusnya. Contoh soalan dari modul. Okay, lukis gambar Rajah Van untuk mewakili set semesta, set P dan pelengkap P bagi setiap yang berikut. Okay, kita tengok. X ialah faktor bagi 24. Bermaksud semua nombor yang boleh dibahagi dengan 24 tanpa baki. Okay. P pula ialah gandaan 4. Okay, jadi kita tengok apakah nombor yang boleh bahagi dengan 24 tanpa baki. Okay. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Okay, apakah gandaan 4? Okay, 4, 8, 12 dan 24. Okay, macam mana kita nak atur dia dalam set? Okay, macam mana kita nak atur dia dalam gambar Rajah Van? Okay, jadi pertama sekali kamu ada yang segi 4 ini. Okay, selepas itu kamu ada bulatan ini. Okay, bulatan ini adalah untuk set P. Apakah set P? 4, 8, 12 dan 24. Yang dekat luar dia, okay, kamu letak dia dekat luar sini.
Jadi 1, 2, 3, 6. Okay, kita tengok yang seterusnya. Okay, kita tengok C pula. Okay. X ialah nombor ganjil kurang daripada 10. Okay, apakah jawapan dia? 1, 3, 5, 7, 9. Ini adalah nombor ganjil yang kurang daripada 10. Okay, X pula ialah nombor perdana. Okay, apakah nombor perdana? 3, 5, 7. Dia tak boleh lebih daripada 10 ya, sebab set semesta ini dia kurang daripada 10. Okay, jadi macam mana kita lukis dia? Okay, kita ada gambar rajah band. Kita ada segi 4 ini. Okay, jangan lupa simbol ni ya. Simbol set semesta. Cikgu lupa nak highlight kan. Okay, ada simbol set semesta. Lepas tu tengok dia ada lukis satu bulatan di dalam set semesta itu. Itu adalah set P. Jadi dalam set P itu kita tulis nombor perdana. 3, 5 dengan 7. Dan di luar automatically dia akan jadi set pelengkap. Okay. Apa-apa nombor yang bukan di dalam, apa-apa unsur yang bukan di dalam set P, automatically dia menjadi set pelengkap P. Okay, jadi 1 dengan 9. Okay. Okay. Jadi latihan modul, okay. Cikgu nak kamu buat 41, muka surat 41 dan hingga 45. Okay. Soalan 1 hingga 7 dan soalan 1 hingga 3. Okay, untuk 1.1 cikgu nak kamu buat soalan 1 hingga 7. Untuk 11.2 cikgu nak kamu buat untuk 1 hingga 3. Okay, jadi kita tengok. Okay, kamu nak cuba sendiri ke kamu nak terus kita, sebab kita ada 1 jam lagi, kita akan habis pukul 12, ke kamu nak cikgu sambung pergi ke bab 12? Ikut cikgu lah cikgu. Kalau kita sambung masuk ke bab 12, kita tak perlu buat kelas tambahan. Macam mana? Buat kelas tambahan je lah cikgu. Buat kelas tambahan lah. Okey, jadi kita tengok latihan. Okey, latihan kamu yang ini. Okey, jadi yang ni kita sudah bincang ke belum? Macam belum. Okey. Nyatakan set, nombor 1. Nombor 1. Nyatakan set yang berikut dengan menggunakan tata tanda pembina set. Okey, jadi dekat sini ada contoh dia. Okey, kamu kena cari persamaan. Okey, jadi kamu mesti ada tata tanda set juga. Okey, jadi persamaan semua nombor itu ia adalah semua faktor bagi 12. Okey, jadi kita tengok B. 12, 15, 18, 21, 24, 27. Apakah persamaan dia? Okey, jadi persamaan dia, ia adalah hasil darab sifir berapa? 12, 15, 18, 21, 24, 27. Ini adalah hasil darab sifir 3. 11. Mana ada hasil darab sifir 11? Hasil darab sifir 3. 3 darab 4, 12. 3 darab 5, 15. 3 darab 6, 18. 3 darab 7, 21. 3 darab 8, 24. 3 darab 9, 27. Sifir 3. Ya, sifir 3. Okey, sekarang kita tengok konsep. Okey,
Apakah persamaan dia? Ini apa persamaan dia? Huruf dalam perkataan konsep. Cikgu, Ya? macam mana kita nak buat kelas tambahan? Sekejap. Tak ada cikgu, sekejap. Okey. Okey, jadi seterusnya C pula. 2, 3, 5, 7, 11 dan 13. Apakah persamaan dia? Okey, ini semua adalah nombor apa? Ini adalah nombor perdana yang kurang nilai daripada 15. Okey? Jadi untuk D dengan E tu kamu cari sendiri. Apakah persamaan dia? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 1, 4, 9, 16, 25. Okey, kamu cari persamaan dia. Okey, sekarang kita tengok yang seterusnya. Nyatakan sama ada setiap set yang berikut ialah set kosong atau bukan. Okey, 1 nombor perdana dengan 3 faktor. Dengan 3 faktor. Dengan 1 nombor perdana dengan 3 faktor. Apa maksud dia ya? Uh, 15. Adakah 15 nombor perdana? Sekejap cikgu tengok. Okey. Okey, jadi nombor perdana. Okey. Pertama sekali kamu kena faham apakah nombor perdana. Okey. Jadi nombor perdana ialah nombor yang boleh dibahagi dengan diri sendiri atau 1. Okey? Jadi semua nombor lain kalau dia bahagi, dia akan dapat baki. Contohnya 5. Okey? Kamu boleh bahagi dia dengan 1, kamu akan dapat 5. 5 kamu bahagi dengan diri dia sendiri, kamu akan dapat 1. Tetapi kalau kamu bahagi 5 bahagi 2, kamu akan dapat baki ataupun dalam maksud lain titik perpuluhan 2.5. Okey. Jadi nombor perdana adalah nombor yang boleh dibahagi dengan diri sendiri atau 1. Okey, sekarang kamu kena faham 3 faktor. 3 faktor bermaksud nombor itu boleh dibahagi dengan nombor lain tanpa baki. Okey. Jadi dekat sini dia tidak masuk akal. Okey. Kenapa tidak masuk akal? Nombor perdana dia cuma ada 2 faktor sahaja sebab dia hanya boleh dibahagi dengan nombor 1 ataupun dengan diri sendiri. Tetapi yang ini dia nak 3 faktor. Jadi tidak wujud nombor itu. Jadi A adalah set kosong sebab dia tidak wujud. Okey, jadi jawapan dia ya.
Okay. Sekarang kita tengok yang seterusnya. Satu nombor ganjil yang boleh dibahagi tepat dengan 4. Okay, nombor ganjil. Kamu kena tahu apakah nombor ganjil. Nombor ganjil ialah apa nombor ganjil? 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Okey, semua nombor ini tidak boleh dibahagi dengan tepat dengan 4. Jadi ini adalah satu set kosong. Okey, sekarang kita tengok C pula. Sebuah segitiga dengan dua sudut tegak. Apa maksud dia? Sebuah segitiga dengan dua sudut tegak. Apa maksud? Okey, segitiga dengan dua sudut tegak. Oh, okey. Okey. Okey, jadi segitiga. Okey, segitiga dia ada banyak jenis segitiga kan? Okey. Macam mana cikgu nak tulis? Okey. Segitiga, macam mana pun kamu lukis segitiga, dia cuma ada satu sahaja sudut tegak. Okey? Tidak ada sudut lain yang sudut tegak. Macam mana? Okey. Jadi segitiga dengan dua sudut tegak tidak wujud. Okey? Segitiga dengan dua sudut tegak tidak wujud. Jadi ini adalah satu set kosong. Okey, seterusnya. Sebuah pentagon dengan 5 sisi yang sama panjang. Okey, pentagon. Pentagon memang ada 5 sisi dan semua sisi itu sama panjang. Ya, wujud. Okey. Tak, itu hexagon. Salah. Tengok cikgu lukis, okey. Itu adalah satu pentagon yang semua sisi dia sama panjang. Okey. Jadi ini bukan set kosong. Jadi kamu kena fahamkan ayat itu. Itu yang susah pasal bab ini. Okey, sekarang kita tengok. Diberi P ialah 2, 3, 5, 7 dan 11. Isikan petak dengan epsilon atau bukan epsilon. Okey, jadi kalau dia adalah unsur, kamu kena tanda dia dengan unsur dengan simbol epsilon. Kalau dia bukan unsur untuk P, kamu tanda dia bukan epsilon. Okey, contohnya 5. Okey, dekat sini ada 5. Okey, jadi kita tanda dia sebagai kita tulis dia dengan 5 epsilon P. Okey, sekarang kita tengok yang ini pula. 2. Okey. 2 juga adalah satu unsur P. Jadi kita tulis 2 epsilon P. Okey. Okey, sekarang kita tengok 3 pula. Okey, 3 pun wujud juga. Okey, jadi kita tulis 3 epsilon P. Okey, sekarang kita tengok 4. Ada tak 4 dekat sini? Tak ada. Okey, tak ada. Jadi ini 4 bukan unsur bagi set P. Jadi kita tulis dia
dengan tanda ini. Okey? Sekarang kita tengok 7 pula. Adakah 7? Ada. Okey. Jadi kita tulis dia dengan simbol epsilon. Okey, kita tengok 11 pula. Ya, 11 ada. Okey, kita tulis dia dengan simbol epsilon. Okey, sekarang kita tengok 14. 14 tidak ada. Jadi kita tulis dia dengan simbol bukan epsilon. Okey, 15 ada ke tidak? Tidak ada. Jadi kita tulis dia dengan simbol bukan epsilon. Okey, yang itu senang saja. Okey, nombor 4. Nyatakan sama ada setiap yang berikut adalah benar atau palsu. Okey, lelayang. Lelayang dia ada sisi 4. Betul ke tidak? Kita lukis bentuk lelayang. Itu bentuk diamond. Okey. Kita kira berapa sisi dia ada. 1, 2, 3, 4. Okey. Bermaksud benar. Okey. Jawapan dia benar. Kosong ialah set kosong. Tidak. Salah. Oops. Palsu. Kenapa? Sebab dia ada unsur sifar. Tengok. Unsur sifar. Okey. A adalah abjad. Ya, benar. A itu adalah abjad. 13 adalah nombor perdana. Ya, betul. Okey. 13 itu memang nombor perdana. 7. Faktor-faktor bagi 35. Ya, betul. 7 darab 5 bersamaan dengan 35. Betul. U consonant. Tidak, U bukan consonant. U adalah vocal. Bateri cikgu nak habis sekejap ya. Okey. Kita sambung. Okey, U U bukan consonant, U adalah vocal. Ingat vocal adalah A, E, I, O, U. Jadi tidak, ini adalah palsu. Okey, mari kita tengok yang seterusnya. Okey, cari nilai set bagi setiap yang berikut. Okey, senang saja. Kamu kira saja dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi jawapan dia bersamaan dengan 6. Okey. Okey, yang ni kamu kira dia, kira. Okey. Macam mana pula dengan D? Okey. Senang saja. Kamu tengok ada apa-apa dekat dalam sana? Tiada. Kalau tiada, kamu letak sifar. Okey, jawapan dia sifar. Okey, seterusnya tentukan sama ada setiap pasangan set yang berikut adalah sama atau tidak. Okey, jadi kamu tengok kat sini, contoh dia. Set A, dia ada U, S, E. Set A dia ada U, S, E. Dan set B dia ada E, U, S. Maksudnya set ini adalah sama. Okey, mari kita tengok yang ini pula. Faktor bagi 9. Apakah faktor bagi 9? 1, 3, 9. Okey, jadi
tiga gandaan yang pertama. Tiga gandaan yang pertama. Satu kali. Sekejap. 3, 6, 9. Okey, jadi kamu tengok 1, 3, 9 ini tidak sama dengan 3, 6, 9. Jadi jawapan dia C, tidak sama dengan D. Okey, sekarang kita tengok vokal dalam perkataan combine. Vokal, O-I-E. Oh, yang ni kita dah buat tadi. Ini adalah contoh. Jadi cikgu tak bincangkan lagi. Okey, 5 nombor genap yang pertama. Apakah 5 nombor genap yang pertama? 2, 4, 6, 8. Kenapa cikgu makin sengit? 2, 4, 6, 8, 10. Okey, 5 gandaan 2 yang pertama. 2 darab 1, 2. 2 darab 2, 4. 2 darab 3, 6. 2 darab 4, 8. 2 darab 5, 10. Okey, kamu tengok. Ini adalah sama. Okey, bermaksud set G sama dengan H. Okey, seterusnya. Okey, J dia ada unsur S, M, A, R, T. Dan K pula dia ada unsur M, A, R, T, S. Sama ya? M, A, R, T, S. Jadi J adalah sama dengan K. Set J adalah sama dengan set K. Okey, seterusnya kita tengok L. Dia ada B, U, Y. N pula dia ada B, U, Y, S. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, S. Okay, dia ada S. Bermaksud set ini tidak sama. Set L tidak sama dengan set M sebab dia ada S. Okay, seterusnya, kuasa 2 sempurna. Okay, 1, 4. Okay, 1 darab 1, 1. 2 darab 2, 4. 3 darab 3, 9. 4 darab 4, 16. 5 darab 5, 25 dan seterusnya. Okay, kuasa 3 sempurna. Okay, 1 darab 1, 1. 2 darab 2 darab 2, 8. 3 darab 3 darab 3, 27. 4 darab 4 darab 4, 64. Okay, yang ini 2 kuasa 2. Yang ini 2 kuasa 3. 2 kuasa 2 bersamaan dengan 8. 2 kuasa 3 bersama, Cikgu, bukan 3 kuasa 2. Cikgu tersilap tadi. 2 kuasa 2, 4. 2 kuasa 3, 8. Okay, jadi kalau kamu tengok kat sana, unsur dia tidak sama. Okay, unsur ini tidak sama. Jadi, set B tidak sama dengan set Q. Okay, sekarang kita tengok kat sini. 1/2, negatif 0.2, 3/4, negatif 8. Okay, kalau kamu tengok negatif 1/5 ini, kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat negatif 0.2. Okay, 3/4 ini kalau kamu tekan kalkulator, kamu salah sikit. 1/2 ini kalau kamu tekan kalkulator kamu dapat 0.5. Lepas itu 3/4 ini kalau kamu tekan kalkulator kamu akan dapat 0.75. Okey. Lepas tu 1/5 ini kalau kamu tekan kalkulator kamu akan dapat 0.2 kan? Betul tak?
Negatif 0.2. Jom cikgu tekan dulu kalkulator. Sekejap cikgu kena tekan kalkulator sekejap. Ya, 0.2. Jadi, walaupun dia ditulis dalam bentuk yang berlainan, tetapi nilai dia masih sama. Bermaksud, set R dengan set S adalah sama. Okey, faham tak G ini? Faham. Okey. Okey, seterusnya nombor 7. Selesaikan masalah yang berikut. Okey, diberi P, set P, X ialah gandaan 8 dan X lebih kecil daripada 35. Okey. Kita tulis dululah, okey. P gandaan 8 tetapi lebih kecil daripada 35. Okey, jadi 8 darab 1, 8. 8 darab 2, 16. 8 darab 3, 24. 8 darab 4, 32. Okey. Q bersama dengan N, 32, 8 dengan N. Okey, jadi Q tu kita tulis kat bawah lah. Q bersamaan dengan M 32, 8, N. P bersamaan dengan Q. Cari nilai M dan N. Oh, dia nak suruh kita cari nilai M dengan N. Okey, jadi dekat sini dia cakap P dengan Q adalah set yang sama. Bermaksud nilai dalam set itu mesti sama. Okey, jadi kalau kamu tengok kat sini, kita tahu P ialah gandaan 8 yang kurang daripada 35. Kita dah tulis dah 8, 16, 24, 32. Jadi senang saja kita tengok. Okey, jadi 8, 8, 32, 32. Okey. Jadi M dengan N lagi tinggal 16 dengan 24. Okey, jadi kamu boleh tulis macam mana yang kamu nak. Kamu nak tulis M adalah 16, N adalah 24, boleh. Kamu nak tulis M adalah 24, N adalah 16, boleh. Asalkan kamu tahu dua nombor ini mesti 16 dan 24. Okey, faham? Faham. Faham cikgu. Okey. Okey, sekarang kita dah nak habis dah. Okey, gambar rajah band set semesta pelengkap bagi suatu set dan subset. Okey, jadi nyatakan satu set semesta yang sesuai untuk setiap set yang berikut. Okey, jadi kita kena cari persamaan dia. Okey, jadi 0, 1, 2, 3. Okey, apakah persamaan semua ini? Ia adalah, macam mana tulis? Ia adalah nombor bulat. Oops, sorry, cikgu lupa. A, B, C, D. Apakah ini? Kamu nak cakap dia vokal, dia ada A. Kamu nak cakap dia vokal, dia ada B, C. Kamu nak cakap dia konsonan, dia ada A. Jadi, ini adalah huruf ataupun abjad. Okey, 2, 3, 5, 7, 11. Apakah itu? Ini adalah nombor perdana. Okey, di 5, 10, 15, 20, 25 ini adalah gandaan ataupun hasil sifar 5. ya, hasil gandaan 5. Hasil darab sifar 5. Okey, E 1, 3, 5, 7 ini adalah nombor
Ini adalah nombor apa? Ini adalah nombor ganjil. Okey. Okey, seterusnya senaraikan semua unsur bagi set pelengkap yang berikut. Okey, jadi ingat set pelengkap adalah unsur yang bukan di dalam set itu. Okey, contohnya dekat sini. Kita terus ambil contoh A lah. Huruf dalam perkataan NUBRS. Okey. Jadi B ini adalah huruf vokal. Jadi semua huruf konsonan kita masukkan dia dalam set pelengkap. Okey, apakah huruf konsonan? N, M, B, R, S. Okey, ini adalah unsur set pelengkap. Okey? Okey, seterusnya okey, sekejap. Oh, itu mana dia? Okey, sekarang kita tengok B pula. X, nilai X adalah lebih besar daripada sama ataupun lebih besar daripada 1, sama atau lebih kecil daripada 10. Okey, jadi maksudnya ia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, C pula ialah faktor bagi 10. Okey, faktor bagi 10, 1, 2, 5, 10. Okey. Jadi apakah set pelengkap C? Set pelengkap C adalah, okey, kita tengok apa yang tak ada. Okey, jadi set pelengkap C adalah 3, 4, 6, 7, 8, 9. Okey. Macam tu. Okey, sekarang kita tengok C. Okey, X adalah 1 ataupun lebih besar dari 1 ataupun dia sama ataupun lebih kecil daripada 12. Okey, jadi cikgu tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, X pula ialah nombor perdana. Okey, nombor perdana 1, 2, nombor perdana tu nombor yang hanya boleh bahagi dengan diri dia sendiri ataupun nombor 1 ya. Okey, jadi tunggu dulu. No, 1 bukan 2, 3, 5, 7, 9, tak, 9 bukan. Sebab 3 bahagi 9 kamu akan dapat 3. Okey, 11. Okey, jadi kita tengok apa yang jadi kita tengok set pelengkap D apa yang belum ada. Okey, 2, 3, 5, 7, 11. Okey, jadi jawapan dia 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12. Banyak lagi ke? Oh, banyak lagi. Banyaknya.
Okey, macam tu cikgu rasa cikgu tak dapat tunjukkan semua. Okey, jadi untuk D dan E, kamu cuba sendiri. Okey, sekarang kita tengok nombor 3 pula. Lukis sebuah gambar rajah band untuk mewakili set semesta, set P dan set pelengkap P bagi setiap yang berikut. Okey, ini senang saja. Ingat, pertama sekali kamu lukis segi 4. Okey, tandakan dengan set semesta. Lepas itu kamu lukislah bentuk apa yang kamu nak dalam sana. Okey, kamu tandakan dia dengan set P. Okey, jadi sekarang kamu tulis unsur set P itu 10, 30, 40. Lepas tu di luar sana kamu tulis apa yang kamu belum tulis lagi. 20, 50. Okey? Cikgu tunjuk lagi. Cikgu tunjuk yang hujung lah. Okey, cikgu tunjuk D lah. Ke D dah? Okey, cikgu tunjuk C lah. Okey. X ialah nombor ganjil kurang daripada 10. Okey. Nombor ganjil, maksudnya nombor ganjil dekat sini dia ialah 3, 5, 7, 9. Okey. 1, 3, 5, 7, 9. X ialah nombor perdana. Okey, nombor perdana ialah 3, 5, 7. Okey, 3, 5, 7. Okey, dia tidak boleh 11 sebab 11 sudah lebih daripada 10. Okey, jadi sekarang kita lukis set dia. Gambar rajah band kita lukis sekarang. Okey, kamu ada segi 4 besar, kamu tandakan dengan tanda set semesta. Lepas tu kamu lukis satu bentuk di dalam sana, kamu labelkan dia dengan P. Okey, kamu tulis unsur P. 3, 5, 7. Okey, lepas itu di luar kamu tandakan dia dengan yang belum ditanda, iaitu 1, 9. Okey. Okey, faham? Faham. Okey, jadi faham ah? B, D dengan E. Cikgu rasa kamu dah buat lah D ni dalam contoh tadi. Okey, jadi B dengan E, cikgu nak kamu buat sendiri. Okey, sekarang kita tengok. Senaraikan semua subset bagi setiap set yang berikut. Okey, jadi yang ni jawapan. Okey, yang ni kamu kena senaraikan semua kemungkinan unsur tersebut. Okey, macam 1, 2, 3, 4. Okey, ada set kosong, ada set 1, ada set 2, 3, 4, ada set 1, 2, set 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Oh, ini leceh lah. Okey. Okey, pertama sekali dia mesti ada set kosong. Okey. Okey, lepas set kosong baru dia ada set M. Okey. Nombor 1 senanglah. Okey, untuk P pula, okey, yang ni ingat kamu kena mula dengan set kosong. Lepas itu P. Lepas itu Q. Okey.
dia cuma ada satu unsur saja. Lepas itu baru gabungan P, Q. Okey, satu nombor perdana yang genap. Okey, jadi dia nombor perdana dan dia hanya nombor satu sahaja. Dua lah. Jadi yang ni senang. Sentiasa mulakan dengan set kosong. Lepas itu baru letak 2. Okey. Jadi D dengan E ni kamu cuba buat sendiri. Senang saja. Ataupun kita buat sama-sama lah E ni. Okey, biar kamu buat D, kita buat E. Okey, jadi mula dengan set kosong. Lepas tu A. Okey, mulakan dengan satu unsur dahulu. A, B, C, D. Tengok tulisan cikgu dah teruk. Okey, selepas satu unsur dah habis, kita pergi ke dua unsur pula. A, B, A, C, A, D. Okey, lepas itu kita pergi ke, okey, kamu tak boleh, kita pergi ke B, C. Jangan kamu tulis BA ya. Sebab BA dah ada dah. AB. Jadi B, C. B, D. Okey, lepas itu kita pergi ke C, D. Jangan kamu tulis CA. CA sudah ada. Mana CA tadi? CA sudah ada. Jadi jangan kamu tulis CA lagi. Dan jangan kamu tulis CB. Sebab CB pun sudah ada juga kat sini. Okey, jangan ulang balik set itu. Jangan ulang balik unsur itu ya. Okey, CD. Lepas itu kita pergi ke 3 unsur. Lepas 1 dan 2 unsur dah habis, kita pergi ke 3 unsur. A, B, C. Okey, seterusnya A, B, D. Okey, seterusnya B, C, D. Betul kan? A, B, C, A, B, D, B, C, A, B, C, D. Okey, seterusnya baru kita pergi ke 4 unsur. A, B, C, D. Leceh lah, dia leceh nak tulis. Okey, kamu cuba buat 5, kamu cuba buat D. Okey, jadi ikut step dia. Pertama sekali set kosong. Lepas itu satu unsur. Lepas itu 2 unsur. 3 unsur dan 4 unsur seterusnya. Okey? Okey. Mari kita tengok, lukis sebuah gambar rajah band yang mewakili subset yang berikut. Ingat ya, A adalah unsur ataupun unsur A itu adalah dalam set B. Okey, jadi contohlah. Ini adalah B. Ini pula adalah A. Okey. Pasti ikut suka hati kamu lah, kamu nak buat macam mana. Yang ini D. Yang ini E. Lukis je macam mana kamu nak. Yang ini P. Yang ini L. Okey, kamu lukis saja macam mana kamu nak. Okey, kamu tengok yang ni. Okey, jadi yang ini
kita tulis kat dalam sini. Okay, jadi sini X. Okay, lepas itu X dah. Sini Y, sini Y, sini Z. Okay, sama juga dengan yang ini. Okay, jadi A, B, P, Q. Okay, sini A, B. Okay, jadi A, B, P, Q. Okay, macam tu saja. Okay, kamu cuba buat F, D dengan E. Banyak lagi ke? Okay, last. Yang terakhir. Okay, good. Cikgu dah penat dah. Kalau cikgu dah penat, kamu mesti dah penat juga. Okay, yang terakhir. Soalan nombor 6. Tunjukkan hubungan di antara set-set yang diberi dengan set semesta melalui sebuah gambar rajah band. Okay, jadi kat sini kamu kena lukis gambar rajah band. Dia ada 3 set dekat sini ya. Jadi kamu tengok. Kamu kena tengok yang terakhir. Set yang terakhir. Sebab set terakhir itu adalah set yang paling dalam. Okay, jadi kita lukis. Okay. Okay, sebab dia ada 3 set. Okay, jadi kalau kamu tengok kenapa cikgu lukis macam ni, sebab kalau kamu tengok dekat sini, set S dia ada 3 dengan 6. R pula dia ada 3 dengan 6. Maksudnya, okay, kalau cikgu lukis, okay, ini segi 4 itu adalah, confusing. Okay, segi 4 itu adalah set semesta. Okay, yang bulatan ini adalah set R. Astaga, Jestun lambatnya kamu masuk, Jestun. Okay, jadi R, tak apalah Jestun, cikgu ambil je lah kehadiran kamu Jestun. Okay, jadi itu R. Okay, cikgu guna segitiga lah. Okay, R, S. Okay, jadi cikgu tulis dia punya unsur sekarang S, 3, 6. Okay, R pula, kamu sudah tulis 3, 6 dekat dalam set S. Jadi jangan tulis 3, 6 lagi. Kamu tulis yang tidak ada. 7, 8. Okay, jadi 3, 6, 6, 7, 8. 3, 6, 7, 8. Okay, dekat luar, kamu tulis 1, 2, 4, 5. Okay. Kamu tulis yang tak ada ni. Okay, mari kita buat C. Okay, cikgu nak kamu buat B. Okay, cikgu tunjuk kamu C. Okay, set semesta 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dengan 20. Okay, P. Faktor bagi 20. Bermaksud 10, 20. X ialah nombor genap. Okay, nombor genap dekat sini adalah 10, 12, 14, 16, 18, 20. Okay. Bermaksud set P berada di dalam set Q. Kenapa cikgu cakap begitu? Sebab set P dia ada 10 dengan 20. Dan set Q dia ada 10 dengan 20 juga. Tetapi dia ada lebih banyak unsur. Jadi set P berada di dalam set Q. Jadi kalau kamu lukis gambar rajah kamu kena letak set P di dalam gambar di dalam set Q. Cikgu lukis besar-besar. Okey, jadi yang ini adalah Q.
Yang ini adalah P. Okay, jadi P 10, 20. Q, okay, 10, 20, 10, 20, 10, 20. Okay, jadi Q 12, 14, sorry. 16, 18. Okay, 12, 14, 16, 18. Okay, semua yang lebih ini, kamu tulis saja dia dekat luar. Okay, 11, 13, 15, 17, 19. Okay, kamu cuba buat B. Okay, sekarang kita buat yang terakhir. Selesaikan masalah berikut. Diberi set semester X lebih besar atau sama dengan 9 tetapi sama ataupun lebih kecil daripada 21. Bermaksud dia adalah 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay, kalau kamu nak dia kemas sikit, kamu boleh tulis dia macam ni ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay. Sekarang kita tengok R pula. X ialah gandaan 3. Okay. Bermaksud 3, 9, salah. 3, 6, 9, 12, 15, 21. Okay, kamu boleh tulis macam ni. R bersamaan dengan 3, 6, 9, 12, 15, 21. Dan S, okay, dia dah bagi dah nilai. S 15, 21. Okay, kalau kamu tengok macam ni, cikgu senaraikan macam ni, kamu nampak yang mana mempunyai unsur paling kecil. Jadi, set yang mempunyai unsur paling kecil ialah S. Okay, dan kalau kamu tengok, unsur 15 dan 21 ini wujud dalam set R, 15, 21. Jadi, bermaksud set S berada di dalam set R. Okay, jadi kalau kamu lukis gambar rajah band, okay, kita lukis gambar rajah band. Okay, jadi kamu tandakan ia dengan set semester. Okay, lepas itu bulatan besar. Okay, yang ini adalah set R dan yang ini pula adalah set S. Okay, jadi cikgu tulis. Okay, 15/1. Kenapa cikgu pangkahkan semua 15 dengan 21? Supaya cikgu tak ulangkan unsur itu lagi nanti. Nanti kalau cikgu pangkah dekat set S saja, bila cikgu nak tulis set R, cikgu tertulis dia lagi. Okay? Tidak boleh berulang. Okay, 15, 21. Okay, jadi kita tengok, okay, set S sudah selesai ya. Sekarang kita tengok set R. Okay, set R. Okay, sekarang kita tengok set R pula. Okay, kita pangkah. Oh, sepatutnya tak ada 3. Salah. 6 pun tak ada. Cuma ada 9 dengan 12. Kenapa tak ada 3 dengan 6? Sebab kamu tengok dekat sini. Dia mesti lebih besar. Kalau kamu tengok dekat sini ya. Dia mesti lebih besar daripada 9 atau sama dengan 9.
lebih kecil atau sama dengan 12. Jadi 3 dengan 6 sepatutnya tidak ada. Okay, jadi kita sambung balik, lukis gambar rajah band. Okay, 9, 12. Okay, 9, 12. Okay, jadi yang selebihnya ini kamu lukis saja di luar gambar, di luar bulatan itu. Okay. Jadi kamu tulislah 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Okay, faham? Faham cikgu. Okay, faham ha? Lama kita punya kelas hari ni. Okay. Jadi cikgu nak maklumkan kepada kamu terutamanya yang baru join kita, Jestun. Okay. Jadi malam ini cikgu akan buat kelas tambahan untuk bab 12. Okay. Ujian minggu depan dia cikgu 90% pasti bab 12 akan masuk. Okey. Bab 13 cikgu belum pasti lagi. Okey, cikgu tunggu keputusan ketua cikgu. Kalau ketua cikgu cakap bab 13 masuk, cikgu kena buat kelas tambahan lagi. Maksudnya nantilah. Okey, yang tu belum pasti lagi. Okey. Tapi bab 12 pastinya akan masuk ujian minggu depan, sebab itu cikgu buat kelas tambahan. Okey. Dan untuk menggantikan juga cuti Deepawali minggu lepas. Okey. Dan malam ini cikgu akan maklumkan lagi kepada kamu tentang ujian minggu depan lah. Okey. Cikgu rasa maklumat akan keluar lagi lah petang ini. Okey. Kelas tambahan malam ini adalah pada pukul 7.30 sampai pukul 9.30. Kalau kita dapat habis awal, kita habis awal. Okay, bab 12 tak susah. Bab 12 dia sikit saja. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada cikgu. Tak ada soalan. Okay, kalau tak ada soalan, itu saja. Okay, jumpa kamu pada malam ini. Terima kasih cikgu. Saifullah, esok tak ada kelas Saifullah. Malam ini kelas dia. Pukul 7.30 sampai pukul 9.30. Hari ni je. Apa? Apa Luqman? Kalau bab 13 masuk, baru cikgu kena buat kelas esok. Okay, tapi yang tu cikgu 90% rasanya tak adalah. Okay, nanti cikgu akan maklumkan kepada kamu lagi malam ini. Okay, pastikan kamu check kamu punya message group. Okay, ya Luqman. Kenapa Luqman? Luqman, kamu angkat tangan Luqman. Saifullah, ujian minggu depan cikgu rasa hari Rabu. Belum ada jadual lagi tapi cikgu rasa hari Rabu. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, okey, cikgu jumpa kamu malam ini pukul 7.30. Nanti cikgu akan share link Google Meet. Okey, itu saja. Bye-bye. Bye-bye cikgu. Terima kasih. Okey, Cikgu, terima kasih cikgu. Okey, Terima kasih, sama-sama. cikgu. Okey, sama-sama. Okey, bye Saifullah.